Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kali ini kita akan melihat buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, Jilid 1, Unit 3, Aktiviti 6A, Menganyam Tikar, muka surat 15. Unit 3, Kenangan Manis, Aktiviti 1A, Dengar, sebut dan tulis ayat. Okey. Menganyam tikar. Okey. Kamu dengar, kamu boleh membaca bersama-sama dengan cikgu dan selepas ini kita akan tulis ayat. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Puan Anita maklum Alia seorang pengajar kraf. Beliau bekerja di Kompleks Kraf Johor. Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan. Alia suka ke kampung kerana dapat belajar menganyam tikar. Dia sangat seronok. Alia tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya semasa belajar menganyam tikar. Walaupun dia berasa agak susah, namun dia gigih mempelajarinya daripada Puan Anita. Akhirnya, Alia berjaya. Alia sangat bangga. Walaupun tidak kemas, tetapi hasilnya itu menjadi kenangan manis untuk dirinya. Okey, kita dah dengar, kita dah sebut, baca dan sekarang kita perlu menulis ayat. Iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan predikat. Ya. Jadi kita akan lihat petikan ini dan kita akan kenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan menganyam tikar. Yang pertama, Puan Anita maklum Alia seorang pengajar kraf. Okey, yang ini ya. Seterusnya, beliau bekerja di Kompleks Kraf Johor. Okey, di sini. Seterusnya, dia sangat seronok. Di sini ya. Dia sangat seronok. Alia berjaya. Okey, di sini Alia berjaya. Dan yang terakhir, Alia sangat bangga. Di sini. Alia sangat bangga. Ini adalah ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan menganyam tikar. Seterusnya, ayat majmuk. Ya. Ayat majmuk ialah ayat yang menggabungkan beberapa ayat tunggal. Dalam erti kata yang lain, ayat majmuk wujud disebabkan wujudnya gabungan atau lebih ayat tunggal. Ayat ini kebiasaannya lebih panjang ya. Dan ianya dihubungkan menggunakan kata hubung. Okey, jadi kita lihat ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan ya. Ya, dan ini ialah kata hubung ya. Ia menggabungkan dua ayat tunggal. Seterusnya, Alia suka ke kampung kerana dapat belajar menganyam tikar. Ya, kita menggunakan kerana untuk menggabungkan ayat. Seterusnya, Alia tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya semasa belajar menganyam tikar. Seterusnya, walaupun dia berasa agak susah, namun dia gigih mempelajarinya daripada Puan Anita. Dan yang terakhir, walaupun tidak kemas, tetapi hasilnya itu menjadi kenangan manis untuk dirinya. Jadi, selesai tugasan aktiviti 1A ini. Diharapkan ianya dapat membantu murid-murid.
Sampai di sini sahaja sehingga kita bertemu lagi dalam aktiviti yang lain. Sekian, terima kasih.